Jadi wa may yuridillahu bi khairan, siapa yang nak diberikan kebaikan oleh Allah Taala, maka dia beri faham dia kepada agama. Jadi bila dia faham pada agama, maka terhindar dia dari sebarang kesalahan, terhindar daripada perkara-perkara yang membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sedikit lagi pada muka surat 192 dalam pemasalan perkara yang membatalkan tayamum. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Jika seseorang tidak berjumpa dengan air untuk berwuduk, tak berjumpa dengan air untuk berwuduk atau tanah untuk bertayamum, tanah pun tak ada, tanah yang suci pun tak ada, air untuk berwuduk pun tak ada, dia wajib solat untuk memuliakan waktu dan wajib mengulang solatnya itu setelah berjumpa dengan air. Jadi orang-orang yang macam ni, kalau airnya tak ada atau tayamum pun tanahnya tak dijumpai, maka sembahyang menghormati waktu. Sembahyang tetap kena sembahyang, tak boleh tinggal sembahyang, kan? Tak boleh ditinggalkan. Sebab apa? Perintah Allah Ta'ala tu dia atas maknanya fi'al amri. Wa aqimus solah, dirikan solat, kan? Dirikan solat. Jadi maknanya dirikan solat tu perintah. Jadi dengan sebab itu sembahyang tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu, kan? Sebab yang tertentu. Contoh sebab tertentu ni apa? Hilang akal, akal dah tak ada dah, kan? Tertidur, kan? Jadi ini adalah sebab-sebab. Terlupa, itu semua ada alasan yang dibenarkan dalam syarak. Lain daripadanya, sembahyang ni wajib didirikan, tuan-tuan. Dan yang keduanya, jika seorang bermusafir berjumpa dengan bekas seperti teko yang ada air, mana dia berjumpa dengan bekas seperti teko yang ada air, yang disediakan untuk minuman, untuk minum, dan tidak boleh menggunakan air, dia tidak boleh menggunakan air itu berwuduk, kerana air dalam teko tersebut memang dikhususkan untuk diminum. Oleh itu dia wajib bertayamum. Jumpa bekas seperti mana teko, kan? Ini teko ni biasanya diisi air untuk minuman, maka boleh tak digunakan untuk berwuduk? Maka dikatakan, disebutkan tidak boleh, kerana air yang di dalam teko ni kebiasaannya dikhususkan untuk minuman. Oleh itu dia wajib bertayamum. Ini pendapat daripada Syekh Mutawalli dan Ar-Ruyani. Jadi ini pendapat yang perlu kita pegang daripada maknanya mazhab Asy-Syafi'i. Selesai pada bab tayamum, kita berpindah kepada fasal yang ke-18, menyentuh tentang bab-bab najasat ataupun najis, kan? Benda najis yang berubah menjadi suci. Faslun, ini satu fasal, allazi yathuru minan najasati salasatun. Al-khamru iza tahallalat binafsiha, wa jildul mayyitati iza dubi'a, wa ma sara hayawanan. Benda-benda menjadi suci yang berasal daripada najis ada 3. Benda-benda yang berasal, yang asalnya najis, dia menjadi suci. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak membicarakan tentang sesuatu yang asalnya najis, sesuatu asalnya najis. Jadi dalam bab ini tuan-tuan,
dia disebut dengan nama istihalah. Suatu tu dia najis, dia boleh bertukar menjadi suci. Macam hari ini kan, kiranya ikan itu diberi dengan bangkai daripada binatang yang haram atau najis, maka menajiskan binatang ni. Ayam tadi, ayam ke ikan ke jadi najis, atau ke lembu ke jadi najis, tak boleh dimakan. Jadi di mana keadaan yang perlu kita lakukan ialah dinamakan dia proses istihalah. Proses istihalah ni dalam bab makan ni, ayam ke lembu ke ikan ni, dia mesti dia karantin, kena masuk dalam satu tempat kan. Maka dalam bab karantin binatang-binatang istihalah ni disebutkan oleh ulama. Macam contohnya ikan, kalau diberi makanan yang najis, binatang daripada binatang yang najis, berapa hari mesti di karantin dia. Kalau sekiranya lembu, kalau kambing, itu semua dah disebut dalam hukum fiqh kan. Jadi ini namanya proses istihalah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, supaya apa? Kembali dia suci. Dengan diasingkan tadi, dia akan kembali suci balik apabila hilang bau dia kan, hilang bau dia. Jadi biasanya kalau dalam proses istihalah ikan ni, disebut dalam fiqh, dalam sebahagian mazhab dikata sekurangnya 3 hari. 3 hari. Tapi bayang kalau ikan tu dah diberi makan tiap-tiap hari, 3 hari tak menghilangkan bau najis. Dia sampai berubah langsung. Berubah. Tak ada bau lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia kita kena, sebab tu dalam bab makan ni memang disuruh berhati-hati sungguh. Allah Ta'ala menyebut kulu washrabu kan, makan dan minumlah kamu min tayyibati ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan daripada yang baik-baik. Jadi bila bab makan ini disuruh jaga betul. Kerana kalau kita tak menjaga bab makan ni tuan-tuan, dia asbab kenapa seseorang itu punya ibadat atau doanya boleh ditolak oleh Allah. Ini fungsi kepada makan. Sebab tu bila kita tak menjaga bab makan, menyukarkan kepada semua perkara, nak belajar jadi susah kan, jadi berat. Jadi jaga, sebab tu jaga bab makan. Jadi disebutkan kepada kita, yang pertama arak ataupun khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Dia tak boleh arak itu berubah dengan sebab kita memasukkan sesuatu, tak boleh. Kita masukkan satu benda, dia berubah kan, jadi cuka, tak boleh. Dia mesti berubahnya semula jadi, barulah maknanya hukum cuka tu dia jadi halal. Jadi tuan-tuan, maka disebutkan dikata khamar dari segi bahasa ialah sesuatu yang diambil daripada jus anggur. Dikatakan khamar kerana ia menutup kewarasan akal seseorang. Itu khamar ni, al-khamru ini ialah sesuatu ini kalau orang minum, jadi akal dia jadi hilang, tertutup. Dia daripada boleh berfikir, dia tak boleh fikir. Itu dia khamar. Dari segi syarak ialah ada segala sesuatu yang memabukkan walaupun berasal daripada madu ataupun kurma. Kan?
Ini semua dia, kalau sesuatu dia yang memabuk aja, hukumnya khamar lah. Kan? Hukumnya khamar. Khamar adalah dalam bentuk cecair. Khamar ni mestilah dia punya syarat dia dalam bentuk cecair. Jika bukan cecair, ia bukan khamar. Jadi tuan-tuan, ni definisi dari segi pandangan bahasa, pandangan maknanya syarak, apa yang dikatakan khamar. Jadi khamar tidak boleh dibuang jika tujuan membuatnya adalah untuk menjadi cuka atau tanpa tujuan apa-apa. Ya, khamar tak boleh dibuang jika tujuannya untuk dijadikan cuka. Mana masuk jadi cuka ni lah jadi cuka dengan sendirinya. Kan? Jadi membuang dia tu kan termasuk di dalam sesuatu pembaziran. Sedangkan dia boleh berubah. Kalau disimpan dengan lama, dia boleh berubah dengan jadi cuka dengan sendirinya. Kita buang. Maka Islam tidak menggalakkan yang demikian. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka khamar boleh dibuang jika orang Islam yang membuatnya dengan tujuan untuk membuat khamar atau arak. Jadi kalau sekiranya orang Islam membuat khamar dengan tujuan untuk diminum, tujuannya untuk diminum, sebab tu dalam perintah meninggalkan khamar ini, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, dia tu berperingkat-peringkat. Kerana orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka ni meminumi khamar. Khamar tu dalam rumah mesti ada, dalam tempayan, bukan dalam botol, dalam tempayan. Minumnya pakai gayung, kan? Orang sekarang minum pakai botol, orang dulu lagi hebat pakai gayung. Jadi bila turun peringkatnya, disuruh maknanya perintah supaya khamar ini ditinggalkan, maka mereka memecahkan maknanya bekas-bekas yang diisi dengan khamar ini tadi. Apabila berlakunya seorang sahabat sebelum masuk dalam sembahyang, diminum dulu. Bila dibaca dalam sembahyang, maknanya bertukar-tukar ayat dia. Jadi datanglah makna pada waktu itu, maknanya hukum, dan dia punya final ayatnya ialah di dalam surah Al-Maidah. Final ayat tu turun, maka arak tidak boleh lagi diminum. Rijsum min amali syaitan. Siapa minum arak ni, dia sebahagian daripada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika yang membuatnya orang bukan Islam dengan tujuan yang sama, tidak boleh dibuang. Sebab orang yang bukan Islam, dia tidak ada istilah halal atau haram, kan? Pada dia tak menjadi masalah, hukumnya tak ada pada dia. Yang menjadi hukum itu ialah kepada yang Islam. Kerana hukum ni dia adalah hukum yang taklif kepada yang beragama Islam. Bila kata orang beragama Islam, arak hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurah. Dia ada kecuali. Darurah dengan sebab apa? Maknanya makan tercekik je, tersumbat makanan, air tak ada, tengok arak ada, tapi jangan tonggang sebotol. Kadar untuk melepaskan makanan, hajat, maka minum. Dan lepas makanan tu, sedap juga arak ni, tambah lagi, haram dia. Jadi tak boleh tuan-tuan. Dia ada kena hajat tau, kerana darurah. Tak minum, tercekik, mati pula. Sedangkan nyawa mengatasi. Jadi maknanya mengambil sesuatu maslahah yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Menolak dia dengan sesuatu yang lebih besar. Dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian yang keduanya,
wajildul mayyitati iza dubiq, makna kulit bangkai jika sudah disamak. Kalau sekiranya kulit bangkai yang telah disamak, dia bagi masalah kat kita. Masalahnya banyak. Kulit bangkai binatang menjadi suci apabila disamak, kecuali anjing, kulit anjing dan babi dan binatang yang lahir daripada keduanya atau salah satu daripadanya. Jadi maknanya binatang ni, kulit-kulit binatang yang halal dimakan, maka kulitnya jadi suci dengan sebab disamak. Disamak ini dengan proses menghilangkan daging, dagingnya yang lekat-lekat tu dihilangkan dengan sesuatu alat ataupun benda yang hukumnya tajam yang boleh menghilangkan bau. Maknanya kalau sekiranya kulit tu basah, tak berbau lagi dah. Tu kan. Jadi maknanya binatang-binatang yang halal. Kerana pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seekor kambing dia mati. Mati, maka Rasulullah kata, kenapa tak diambil faedah daripada kulitnya? Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, ini kan bangkai. Rasulullah kata, bangkai itu dagingnya, bukan kulitnya. Maknanya kulit itu kalau diambil dengan disamak, maka jadi suci. Jadi begitu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, makna boleh diambil manfaat, disamak, maka bolehlah guna. Jadi kita tahu. Dan maknanya yang tak boleh jadi suci, disamak pun tak boleh suci, memang zat dia tu memang najis. Apa dia? Iaitu kulit anjing dan babi. Kerana memang zat ataupun sifat binatang itu sendiri dah memang najis lah. Jangan pergi ambil kulit babi duk samak. Ustaz, saya dah samak kulit babi ni, kan? Dia tak boleh, disamak pun dia tetap, kan? Ataupun yang sekutu dengannya. Maknanya kambing bersekutu dengan anjing, lahir anak, walaupun bentuknya nampaknya lahir tu anak kambing, maka tak boleh juga, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kalau disamak pun hukumnya binatang yang ni dia tetap tidak halal, ya. Kemudian kulit binatang yang suci setelah disamak termasuklah binatang yang halal dimakan seperti lembu, kambing, atau binatang yang tidak halal. Binatang yang tidak halal tapi kulitnya boleh digunakan setelah disamak, seperti mana apa? Kulit buaya atau ular. Ada orang makan buaya? Tak ada. Yang kena makan buaya ramai, tapi yang makan buaya tak ada. Jadi kulitnya boleh diambil. Tu orang buat beg tau. Buat beg, buat maknanya dompet, kan? Buat tali pinggang. Itu mesti melalui proses disamak dulu. Dibuangkan dia punya lendiran dia, daging-daging yang melekat, supaya nanti kalau dipakai, kalau basah dia tak bau. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia dibagi sumber rujukannya, ada boleh lihat. Yang keduanya, kulit khinzir tidak dapat disucikan dengan samak kerana najisnya bukan pada darahnya atau ketika ia basah, tetapi najisnya pada zatnya atau diri khinzir itu sendiri. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Memang Allah Ta'ala dah sebut dah, makna khinzir tu hukumnya haram. Jadi baik ke kita samak ke tak samak ke, memang dia punya zatnya tu memang dah haram dah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga, hukum kulit bangkai yang telah disamak
sama hukumnya seperti baju yang terkena najis mutawassitah. Ia boleh disucikan seperti membasuh baju itu. Jadi tuan-tuan ya. Yang keempatnya, kulit binatang yang halal yang disembelih adalah suci jika binatang itu menjadi bangkai tidak disembelih, kulitnya najis. Mana bila najis tadi kita kena melalui proses disamak, kan, menghilangkan baunya, menghilangkan daging-daging yang kalau kita nak guna kulit ni tadi. Kulit binatang yang tidak halal seperti kulit singa, kulit buaya, kulit bangkai kambing dan adalah lain-lain adalah najis, hendaklah disamak dahulu supaya menjadi suci. Dan yang terakhirnya, tulang bangkai adalah najis kecuali tulang mayat manusia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, beberapa persoalan tentang kulit bangkai. Yang ketiganya, daripada benda najis yang berubah menjadi suci ini, wa ma sara hayawanan, sesuatu yang berubah menjadi binatang. Macam mana masalah tu tak? Ni ada sikit lagi tuan-tuan, dia berkenaan dengan menyembelih hendaklah ada tujuan. Haiwan yang boleh dimakan tidak boleh disembelih melainkan untuk memakannya. Maka haram jika membunuhnya hanya tujuan mengambil kulitnya atau dagingnya atau saja-saja untuk diburu. Ni tuan-tuan haiwan yang haram dimakan pula tidak boleh disembelih secara mutlak walaupun dengan tujuan untuk mengambil kulitnya, melainkan ada kebenaran syarak untuk membunuhnya. Ni kita fahamlah. Makna kalau kita nak buat sesuatu tu mesti ada matlamat dan tujuan, kan? Walaupun benda tu, binatang tu tidak halal sama sekali, kan? Makna hendaklah berlaku ihsan. Hidup ni kena berlaku ihsan, tak boleh saja-saja musnahkan, kan? Itu tidak disuruh dalam syarak. Kemudian masalah yang seterusnya ialah sesuatu yang berubah menjadi binatang. Contohnya ulat hidup atau cacing yang datang daripada bangkai binatang adalah suci. Sebagian ulama berpendapat kemungkinan ulat atau cacing itu ada di tempat bangkai tersebut, bukan berasal daripada bangkai. Sebab itulah mereka mengatakan maka tidak layak perkara itu dijadikan contoh dalam perbahasan najis yang berubah menjadi najis. Ini perbahasan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fasal yang ke-19, pembahagian najis. Faslun an-najasatu salasun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Jadi najis ni ada 3. Perlu dipaham baik-baik, kerana ada yang najis pun tak kenal, kan? Hidupnya lama tapi najis pun tak dikenal. Ada air pun tak kenal. Kita kata berapa bahagian air? Ya. Jenis dengan bahagian lain, kan? Jenis-jenis air, bahagian-bahagian air tu lain, tak sama tu maksudnya. Jadi tuan-tuan, kalau jenis-jenis najis, bahagian najis, tak sama maksud tu. Jadi najis-najis ini dikata apa? Najis dari segi bahasa ialah sesuatu yang menjijikkan. Dari segi syarak ialah sesuatu atau benda-benda kotor seperti tahi atau muntah
yang menghalang sahnya ibadat. Maka najis adalah setiap benda yang cair atau lembut lembut yang keluar daripada dubur atau kubul, melainkan air mani, sama ada air mani manusia atau binatang selain daripada anjing dan babi, atau anak daripada keduanya, atau anak daripada salah satu daripada keduanya dengan binatang yang lain, walaupun yang suci, iaitu anak kacukan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, najis ni keluar dia daripada dubur ataupun kubul, sama ada cair ke atau lembut ke, tak? Maka hukumnya adalah najis. Jadi yang tak termasuk najis ni air mani. Air mani tak najis. Sebab tu kalau sekiranya orang dia keluar air mani tidak membatalkan wuduk, tapi mewajibkan mandi. Kan? Air mani tidak membatalkan wuduk, tapi mewajibkan mandi. Sebab tu Rasulullah SAW ketika mana sembahyang subuh, maka dalam sembahyang dia teringat dia belum mandi wajib lagi. Lalu dia memerintahkan para sahabat menunggu dalam solat. Ada? Rasulullah pergi mandi dulu, kemudian datang balik menjadi imam. Macam mana tu tuan-tuan? Kalau kita balik tak datang lagi. Kan? Rasulullah balik tu, dia datang balik dalam keadaan para sahabat melihat rambut Rasulullah tu bercucuran dengan air. Maknanya macam mana Rasulullah mandi ya? Mandi ada besar. Kalau kita tak keluar-keluar daripada air, memang lencun habis. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin, sebab mandi ada besar ni ialah syaratnya meratakan air ke seluruh badan. Kan? Sebab tu kena faham kaedah mandi. Kaedah mandi tu. Tak berlaku pembaziran dan sebagainya. Kemudian jika benda yang keluar itu keras, tadi lembut atau cair, maka hukumnya najis kalau keluar daripada depan atau belakang. Bagaimana kalau benda yang keluar itu keras, seperti biji-bijian yang sekiranya ditanam akan tumbuh? Wah, ini hebat ni. Tak? Maka ia bukan najis. Cacing juga tidak najis, tetapi terkena najis dia jadi mutanajis. Kan? Cacing tu hukumnya tak najis, tapi oleh kerana dia duduk bergelumang dalam tempat najis tu, maka najis je. Kenapa? Terkena najis. Terkena najis. Batu karang, ada orang bawa batu dalam perut dia, besar batu, dia operate keluar besar. Dia pun buat batu cincin. Batu karang buat batu cincin. Kerah. Kan? Saya pernah tengok orang batu karang sebesar maknanya guli. So, ketuk dengan tukar besi tak pecah. Oh, hebat tu. Ustaz, saya nak simpan. Kan? Tak apa, simpan, jangan bawa semayang sudah. Jangan letak depan pula kan. Dia tu terjadi daripada proses najis kan. Maka najis tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka batu karang adalah najis kerana terkumpul daripada air kencing. Najis. Ada? Dan benda yang keluar daripada lubang yang lain selain daripada kubul atau dubur adalah suci. Dia tidak keluar daripada tempat yang maknanya nadir, daripada tempat yang bukan biasa. Contohnya daripada perut. Nak ambil dia cekut je, batu keluar banyak. Orang kata batu karang najis lah dah. Dia tak termasuk. Kan? Sebab dia keluar daripada tempat yang bukan asal dia. Jadi tuan-tuan,
muslimin dan muslimat. Muntah, melainkan muntah atau air liur basi, dia keluar daripada perut berwarna kuning dan berbau busuk. Tu dia najis. Sebab tu air liur basi kita tu tidur kena baju najis. Sebab dia keluar daripada perut besar. Kan? Sebab tu kalau tidur jangan bawa baju yang diguna untuk semayang. Kan? Tidur guna baju yang lain. Orang tidur dalam masjid tu, kapet tu berbau air liur basi. Orang semayang kat situ, tu tempatnya bernajis. Kan? Walaupun dia bukan najis mughalazah, tapi najis. Sebab tu kalau nak tidur tu ada tempat dia, ada area dia. Kan? Sebab tu dalam dewan-dewan solat, tempat yang orang mendirikan solat, jangan tidur. Ustaz, saya tidur tak keluar apa-apa. Mana kau tahu? Mana kau tahu tak keluar apa benda? Kan? Masjid bukan tempat tidur. Bukan tempat tidur. Rasulullah tidur? Rasulullah bukan tidur. Tidur ni maksudnya hilang ingatan. Kan? Rasulullah itu dia bukan tidur, dia meletakkan tangan dia meletakkan kepala atas lengan dia supaya nak menunggu waktu masuk. Letak gitu, rehat, istirahat ya. Kerana Rasulullah kalau dia bangun awal, nanti selepas solat subuh, Rasulullah akan baring dengan meletakkan kepalanya di atas lengan dia. Bukan terlelap, dia letak gitu je. Rasulullah berzikir, baca Quran. Kita letak ni memang gaib sungguh. Itu bezanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian najis ini ada 3 bahagi. Dia ada najis mughallazah, kan? Najis berat. Kenapa dia dinamakan najis berat? Orang tanya kita tak, najis berat ni ialah najis anjing dan babi. Beratnya sebab apa? Selalu kita tanya orang, temu duga tu kita tanya, najis mughallazah ni apa dia? Najis dia najis anjing dan babi. Kenapa dinamakan dia mughallazah? Sebab anjing tu memang besar, dia kata. Hilang akal kita mendengar. Beratnya bukan dengan sebab saiz. Najis mughallazah ini dia berat kerana berat dari sudut penyucian. Sebab tu dinamakan dia mughallazah. Nak kena pakai tanah, nak kena 7 kali air, 6 kali air mutlak, itu jadi sukar. Sebab tu dinamakan dia mughallazah. Berat dari sudut penyucian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dinamakan dia najis berat. Yang keduanya najis mukhaffafah, najis ringan. Mana ringan dari sudut hukum. Maksud macam mana ringan? Cara penyuciannya mudah. Kalau nak sucikan najis mukhaffafah ni, hilangkan bau, rasa, warna, kemudian ambil air, hanya direnjis saja. Dia tidak perlu proses mengalirkan air. Mana mudah. Terutamanya najis mukhaffafah ni ialah anak lelaki, kanak-kanak lelaki yang umurnya bawah 2 tahun. Ingat, kanak-kanak lelaki, bukan kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun, yang belum makan melainkan susu ibu. Ustaz, dia dah makan kena tahnik tu, dah masuk korma, dia tak mengubah sifat sedikit, dia tak termasuk. Dia masih lagi dikira sebagai maknanya mukhaffafah.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu cara kenapa dia jadi ringan. Dan yang ketiganya najis mutawassitah, iaitu najis pertengahan di antara berat dan ringan. Bila kita nak basuh, kenapa dia jadi pertengahan? Kerana proses pembasuhan dia, hilangkan bau, warna, rasa. Dan bila tu lah nak kena mengalirkan air, mesti cara proses basuh mesti mengalirkan air. Jadi bila proses mengalirkan air ni agak maknanya sukar, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan al-mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa fara'i ahadihima, bahawa dia kata najis mughallazah itu adalah najis anjing, babi dan keturunan daripada kedua binatang tersebut. Itu najis mughallazah. Makna termasuk najis anjing dan khinzir, atau apa-apa yang datang daripada keduanya, termasuklah daging, darah, air kencingnya, air liurnya, peluhnya, lemaknya, tulang, mana-mana memang tak boleh lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa sahaja jasad tu tak boleh. Maka hukum khinzir dikhiaskan kepada hukum anjing sebagai najis mughallazah, kerana khinzir lebih teruk keadaannya daripada anjing. Yang kedua, binatang laut yang berbentuk anjing atau babi adalah halal. Ini dalam hukum fiqh disebutkan binatang-binatang dalam bab maknanya hayawan, hayawan laut, hayawan darat, mana hukum halal, maka mana yang hukum haram, kan? Itu dalam bab ta'am ada dibicarakan dalam hukum fiqh, kan? Kemudian faedah dia kata keistimewaan anjing ashabul kahfi. Baca dalam suratul kahfi, dia kata apa? Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Jadi itu anjing yang disebut di dalam suratul kahfi itu. Itu bagaimana pula hukumnya? Telah dinukilkan daripada para ulama bahawa semua anjing adalah najis kecuali anjing ashabul kahfi. Ia suci dan akan dimasukkan di dalam syurga. Itu lain perbahasannya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita tengok, kan, pergi ke ashabul kahfi, maka kita akan dapat tengok tulang-tulang anjing tu, kan, yang masih lagi tersimpan dengan baik. Jadi insya-Allah kita akan lihat hikmah, kan, yang dikatakan 10 sifat mulia yang ada pada anjing, yang dikatakan sifat ni kenapa perlu dimiliki oleh orang. Ni satu hikayah, dia kata, satu hikmah. Jadi kita kena tengok, kan. Contoh yang disebut tadi, kata tidak tidur pada waktu malam. Anjing mana tidur malam? Berjaga banyak masa. Kenapa tu? Kenapa perlu kita ambil sifat tu? Sifat tu kenapa perlu diambil untuk orang? Nanti dibicarakan. Ada 10 perkara. InsyaAllah kalau panjang umur kita sentuh perkara-perkara ni supaya kita dapat iktibar, insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi